Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Sabin Patawi, saya dari Pajak Space Kota Kinabalu, Sabah. Kali ini saya akan membentangkan akan subjek pengurusan Quality Aid SKAA 4983, dan topik yang saya pilih pada kali ini akan berkenaan tentang masalah kualitas air Sungai Babuk di Sabah. Ini lebih kepada pengenalan akan lokasi kajian yang telah saya tentukan, di mana ia terletak berhampiran dengan Pekan Telupit, yang terletak di tengah-tengah Labuk, Kadahan Labuk. Secara umumnya adalah kawasan yang rata, yang dibatasi oleh bukit tinggi di arah utara dan selatan, di mana sepadan barat lautnya ditentukan oleh jangkauan Banjaran Koka dan sepadan timurnya menghadap ke arah Gunung Kinabalu, di mana Bantar Telupit terletak kira-kira 200 km daripada bandar kota Kinabalu, di mana Sungai Labuk akan mengalir kira-kira 70 km ke arah hilir daripada Pekan Telupit dan akan berakhir di Laut Sulu. Dan ini adalah sebagian catatan akhbar yang telah diperolehi pada putusan Borneo Post pada tahun 2016, yang lebih kepada akan kegusaran penduduk setempat berkenaan tentang kerja-kerja penambangan akan pengambilan batu di bahagian Sungai Labuk telah menyebabkan akses teruk di kawasan mereka, dan mereka memohon agar pihak kerajaan tempatan mengambil tindakan sewajarnya untuk menghentikan kerja-kerja tersebut. Dan ini adalah untuk berkenaan tentang slide akan kerja-kerja persiapan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Pengadaan Saliran Negeri Sabah pada 12 September 2019, di mana persiapan ini mewakili beberapa bahagian antaranya menentukan data amonia nitrogen, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, total suspended cherry, dan chemical oxygen demand. Ya, lebih kepada tertumpah di kawasan Sungai Berhampiran dengan Pekan Telukit. Dan ini adalah sebagian daripada data yang diperolehi daripada persiapan telah dilakukan antaranya adalah total suspended solid, di mana perkataan TSS rendah dikesan pada kebanyakan titik persiapan semasa kering, yang dalam kategori 1 dan 2, manakala yang nilai lebih tinggi dalam kategori 3 dan 4 ketika keadaan basah, di mana TSS yang lebih tinggi ini dikesan semasa keadaan basah dapat disebabkan oleh limpahan permukaan tanah daripada tempat pembinaan, peladangan ataupun tanah kosong di parkiran dengan jalan air, di mana kepekatan yang tinggi lebih tertumpu pada kawasan sungai utama, iaitu WQ 19, 20 dan 22. Untuk water quality index, di mana sebagian besar saluran saliran di kawasan kerja dikategorikan di bawah kategori 2 dan 3, di bawah Zulurat indeks quality air dan tempoh kering dan basah. Ia dapat dikategorikan lebih lanjut bahwa saluran saliran di bawah kajian dikategorikan sebagai pencemaran sedikit di bawah klasifikasi quality air tempoh kering dan basah, dan sebagian besarnya disumbangkan oleh kualiti rendah BOD dan parameter nitrogen amonia yang dikisar dalam tempoh masa kajian. Daripada hasil kajian tersebut, kita pastikan beberapa faktor utama penyumbang kepada pencemaran ke atas Sungai Labuk, di mana antaranya adalah aktiviti peladangan kelapa sawit. Hasil daripada kegiatan aktiviti peladangan kelapa sawit dan penukaran gula tanah mengubah topografi cerun, sifat tanah dan tumbuh-tumbuhan sehingga mempercepatkan proses sakitan. Antara aktiviti yang diketahui di Sungai Labuk adalah penukaran tanah yang besar ke ladang kelapa sawit yang telah dilorengkan dengan warna ungu. Kesan daripada kerja-kerja peladangan ini berlaku, aktiviti dapat dilihat dengan kepekatan pekerja terampai TSS yang diperoleh semasa kajian dilakukan. Dan aktiviti kedua yang dikenal pasti adalah berkenaan tentang pelonggongan pasir dalam Sungai Labuk, di mana kegiatan pelonggongan pasir dapat meningkatkan kepekatan sedimen terampai, dan secara tidak langsung keadaan fizikal dan kimia lain dapat apabila sedimen ini diangkut ke hilir dan daripada kawasan hulu. Sedimen halus biasanya dilihat diikat dengan logam berat. Oleh demikian, logam berat akan dilepaskan ke air sungai meningkat, terutama jika memiliki nilai pH yang rendah. Kepekatan yang tinggi juga mempengaruhi penembusan cahaya di air sungai dan mengurangkan produktiviti peluang akuatik. Oleh demikian, aktiviti ini menyebabkan Sungai Labuk mungkin terjejas terus sekiranya tidak dibendung. Dan masalah ketiga adalah tentang aktiviti pembuangan sampah, di mana lokasi Sungai Labuk yang berhampiran dengan sungai utama, di mana lokasi Bantar Telupit yang berhampiran dengan sungai utama yaitu Sungai Labuk akan lebih memudahkan sisi sampah di pada tempat mengalir ke bahagian Sungai Labuk.
Hasil pada kesimpulan yang telah dikenal pasti, di mana water quality index Sungai Labuk dalam kategori 3 slightly polluted ketika musim hujan, dan kategori baik, kategori 2 dan ketiga tidak usah kering. Oleh demikian, kesan kerakusan manusia dalam pelumbungan pasir di Sungai Labuk menjadi faktor pencemaran sungai utama, Sungai Labuk, antaranya berlaku perubahan bentuk geografi sungai. Sehubungan dengan itu, masalah sampah serap mendatangkan kesan kepada kehidupan akuatik di sungai, sampai itu bahan seperti plastik botol juga membebaskan bahan kimia. Oleh yang demikian, semua pihak adalah memainkan peranan penting untuk menjaga sungai kita agar tidak tercemar. Pembangunan haruslah berdasarkan secara lestari untuk mengelakkan masalah pencemaran pada sumber air kita pada masa hadapan. Sekian dan terima kasih.